Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna Allah, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, Allahu Akbar. Sasuci dan sebesuci, sasuci dengan nurani. tak suci ni. Sasuci. Ini tak suci. Raya. Betul, baru nak insaf. Abang Ming, Abang Kir tadi. Abang baru selangkah demi selangkah kau dah sesuci. Saya nak raya. Oh, raya. Tak, yang Abang Kir lain macam punya suara pitching dah. Kenapa? Tak boleh. Sebab terlalu banyak undangan. Oh, itu yang kata kat diri sendiri, biarlah selangkah demi selangkah. Terlalu banyak undangan. Undangan buffet. Buffet. Patut nampak berkembang maju. Berkembang. Maju tak pasti lagi. Berkembang pasti. So hari ni topik dia berkenaan tentang buffet Ramadan rancak berdosa. Buffet Ramadan rancak. So kita nak tambahkan kerancakan ini dengan anda menghubungi kami di talian 03-228-28578 dan 03-228-28579. Betul. Ataupun WhatsApp-nya. WhatsApp-nya 0114047064. Ya. Wow. Effortless. Satu kejayaan yang perlu diraihkan. Mata dia jeling. Betul tak betul? Abang ke Facebook-nya. Baik. Ataupun anda bolehlah kalau dah tak nak sangat telefon ataupun WhatsApp, bolehlah tinggalkan pesanan di laman rasmi Facebook RTM. Ya. Tinggalkan pesanan kat situ. Apa saja nak komen, beri pendapat. Dan kenapa penonton mesti menghubungi kami? Wani, hadiah kerana ingat nombor WhatsApp. Kita kena ada RM250 untuk anda semua pemanggil bertuah hari ini. Pusat Tajaan Pakaian Tajaan pusat. Bukan pusat tajaan. Tajaan Pusat Pakaian Hari-hari. Kita nak bagi RM250 untuk 2 orang pemanggil bertuah. Yes, RM250 tu adalah nilai voucher ya. Ya, betul. Settle duit raya. Betul. Settle duit raya. Settle. Baju. Oh, duit raya, baju raya. Baju raya. Okey, kita nak rancak tapi tak orang pandai berdosa sangat. Sebab tetamu kita hari ini dah kali kedua dia datang. Oh, maknanya dia rancak. Dia rancak. Dia rancak kata-kata. Tetapi cara dia pakai hari ini menyebabkan kita insaf. Menyebabkan kita rasa tak berdosa. Tak berdosa. Ya. Kita persilakan Al-Fadil Piyujo. Lagi. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Ini kerancangan borak dulu baru bersahur tu. Bukan. Baru buka, Ustaz. Oh, baru buka. Ya. Sahur malam tadi. Maghrib pun tak masuk lagi, Ustaz. Dan sahur. Apa kata kita pergi buffet Ramadan? Sempat ke? Kalau ikut dah tak sempat. Tapi kita pergi je. Sebab katanya dekat buffet Ramadan, dia ada sambil-sambil tu ada nyanyi sikit. Oh, ya? Dia kalau buka sambil ada dengan lagu-lagu. Rancak berdosa. Ustaz betul kita kali ini. Masya-Allah. Entertainment. Ustaz sukakan entertainment. Okey. Kira intro baik lah tu. Intro yang baik. Maknanya ada tanda-tanda tu. Ada tanda-tanda. Ustaz, menangkan tanda dah ada. Nak tanya dulu. Buffet Ramadan ni, sebab ada orang, dia ni sebab dah bayar banyak, dia ambil secukup rasa. Membukit bukau. Masya Allah. Lah kali tak habis. Sebab apa? Takut membazir duit. Tapi dia membazir makanan. Ya. Aduh. Macam mana tu, Ustaz? Dia sebenarnya kita ni ada orang kaya, ada orang miskin, kan. Jadi orang kaya ni mungkin dia mampu. Pasal buffet Ramadan ni biasanya mahal lah. Mana ada yang murah-murah, kan. Jadi bila dah bayar mahal, dia rasa tak berwala lah kalau makan sikit. Jadi alam-alam menyelut perkasam. Biar sampai sengkak. Biar sampai sengkak lah orang kata Alam kan. bayar buffet tadi tu, dia tentu berdosa. Oi. Ke macam mana alam-alam? Yalah, sedangkan amalan pemakanan ni yang baik yang diajarkan oleh Nabi ialah makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Memang kita puasa lapar. Jadi masa dah makan tu jangan berlebih-lebihan. Makan jangan sampai terlalu kenyang. Itu yang jadi malas, jadi berat, nak solat malas. So nak tak kira lah berapa mahal pun buffet yang telah dibayar.
Makan kena agak-agak lah. Betul. Alah, apalah sangat bagi orang kaya kan. Takat RM1 apa kan. 200, 300 kan. Apalah sangat, betul tak? Dan amalan membazir itu adalah amalan syaitan. Itu yang diorang guna alasan tu, yang diorang bedal cukup-cukup buffet tu. Tapi Ustaz, boleh ke tak? Selalunya bila kita nak makan benda sedap ni kan, orang cakap, ingatlah saudara mara kita yang kelaparan di Palestin ataupun mereka yang tidak berkemampuan di sana Itu tu. betul. Kita tak boleh nak makan ke Ustaz? Salah ke? Tak ada duit. Boleh makan. Tapi dalam masa yang sama, kita tengok trend sekarang ni kan. Sikit-sikit nak ambil gambar. Sikit-sikit nak ambil gambar. Boleh katakan semua jenis tu semua nak diambilnya gambar. Lepas tu semua nak dipostnya. Padahal bukannya semua dimakannya. Aduh. Yang dimakannya hanya sikit aja. Alamak. Tak boleh post lah. Balik pada persoalan tadi tu, maknanya tak boleh post ke tak boleh makan? Jadi maknanya makanan itu dipost. Jangan. Baik-baik, kita ada panggilan. Sekejap Ustaz. Okey, kita jawab panggilan dulu. Boleh saya tahu siapa di dalam talian? Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di sana? Siapa tu ya? Saya Muhammad daripada Ceras. Muhammad daripada Ceras. Okey. Soalannya Silakan. Muhammad. Okay, saya nak tanya. Apa hukum kalau kita makan buffet, kita ambil berbanyak, tapi dalam masa yang sama, kita tapau senyap. Dia Tapau baru. senyap. apa hukum? Okey, baik. Dalam proses memang tak boleh tapau. secara Okey. senyap ya. Kita tapau sebab kita tak nak membazir. Baik. Terima kasih Muhammad. Rasanya Muhammad. Saya Muhammad. tanya orang hotel tu sendiri. Pernah tak orang-orang hotel itu sendiri tapau? Kalau dia pernah sendiri tapau, dia Tapi tak boleh secara marah orang lain umumnya, tapau. setahu saya lah kan. Boleh tapau kan? Tak boleh. Kalau buffet, tak kita dah bayar buffet, tak boleh tapau kan? Tak boleh tapau. Itu yang saya Amin pun kadang pelik. pernah buat Boleh lah tapau. kot. Boleh tapau. Alamak. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh, Abang Amin dah tak pernah tapau ke masalahnya? Tapi tapau ni kalau saya pernah, tapi kan? saya cakap. Boleh lah. Saya cakap, saya kata ada ni Dan tak bekas. diizinkan. Take away kan? Okey, cuba Alamak. Ustaz. Okey, Ustaz rasa ni, Ustaz? Punya jawapan Jadi macam mana? kepada Secara hukumnya. siapa yang tanya tadi ya? Muhammad dari Ceras Ustaz. Nama pun Muhammad, Masya Allah. Nama Masya yang Allah. baik. Jadi, kalau kata dibenarkan, memang ada tulis. Siapa makan tak habis, tapau. Siapa tak tapau, kena bayar. Kalau ada macam tu. Kalau macam tu. Maknanya dia nak bagi habiskan juga makanan tu supaya tidak membazir. Siapa yang tak habis makan, kena bayar penuh. Macam mana ya saya? Tapi tapi mungkin pemanggil tadi dia bermaksudkan dia bermaksudkan yang orang kata general punya idea. Tapi kalau tak Maknanya orang dah diizinkan, pergi buffet, awak rasa awak macam tak cukup ataupun nak bagi untuk kawan-kawan kat rumah pula, Dia bawa awak balik. pandai tapau. Diam-diam, Maksud dia senyap-senyap. dekat situ kalau dari sudut hukumnya maknanya kalau hotel tu kata tak bagilah. Ni buffet-buffet je. Itu tak boleh lah. Hukum yang orang yang mengambil ni kira mencuri ke apa dia ni? Kira mencuri lah tu sebab asalnya tak boleh. Tapi dia memandai-mandai membolehkan. Membolehkan diri dia sendiri. Membolehkan. Sebab mungkin Man dia fikir- akhadha makanan tanpa izin fahuwa curiyun. Allah. Maknanya tanpa niat lah. Maknanya tanpa niat. Kalau tanpa niat, maknanya dia ambil, dia mesti dia ambil tu dia kata aku dah bayar, so aku ambil je lah. Dia tak fikir dia curi pun. Dia macam fikir, macam Ustaz Yus sebutlah, kalau polis itu kata tak boleh, dia ke curi ya. Okey. Walaupun dia niat baik. Betul. So pokoknya tak boleh. Jangan letak dalam tisu, letak dalam beg. Jangan. Tapau tak pasti tapi jangan mencuri. Kan. Tapau tak pasti lagi tapi jangan mencuri. Jadi Membazir pun tak boleh, apatah lagi mencuri lagi tak boleh. Allah. Tak boleh. Baik. Betul. So kita berehat dulu. Sebab kita ada seorang lagi tetamu yang Yes. akan merancakkan borak dulu baru buka #Barakah. Berkahnya di sini. Take a Siapa break. tetamu tu? Tunggu. Saya lebih suka berbuka di rumah sebab dari keluarga kita dah boleh rehat, boleh bersembang sama keluarga sebelum berbuka.
saya memang lebih prefer untuk berada di rumah bersama keluarga. Kalau kita kat rumah, kita tahu makanan itu terjamin daripada segi kebersihan. Kadang-kadang ada kes di makanan dekat luar tak berapa bersih. Jadi kalau kita makan kat rumah, selain boleh jimat, kita boleh juga menjaga kebersihan makanan kita lah. Kalau kat rumah ni kita dapat spendkan dengan family kita. Kita dapat elak pembaziran. So why not kita simpan duit untuk kita raya nanti? Saya suka berbuka di rumah kerana terdapatnya keluarga saya. Makanan pun lebih banyak dan sedap-sedap dan merapatkan ukhuwah di antara kami. Bulan Ramadan berkahnya di sini. Tapi Wani rasa kalau kadang-kadang okey je nak makan buffet. Sekala-sekala kan. Macam mana kita nak dapat oyster yang fresh. Cicofan. Tapi hamster apa benda? Hamster, lobster. Lobster. Tahun ni saya dekat telinga saya sendiri 3 kali saya dengar dan kata daripada pergi bazar baik saya masak sendiri. Kenapa dia orang cakap macam tu? Saya kenapa marah sangat ni? Dia orang pembikinannya tu tak sedap dan tak orang kata tak berkualiti. Kalau sendiri buat lagi enak lah. Okey. Anda semua ada pandangan, ada idea, anda boleh hubungi kami di 0322828579 ataupun 0322828578 ataupun WhatsApp kami di 011404765664. Facebook pun ada. Radio Television Malaysia. Kita kena persilakan tetamu kita yang seterusnya. Saya memang meletop. InsyaAllah kan. InsyaAllah ya. The gorgeous gitu. Kita persilakan the one and only Kak Zarina Zainuddin. Sila. Jemput. Apa khabar Kak Zarina? Ya Allah. Apa khabar? Silakan Kak. Silakan Kak. Silakan duduk. Masya Allah. Masya Allah cantiknya. Belum lagi buka. Ustaz. Oh ya tak. Sila. Sila duduk. Ustaz, jangan liar sangat. Tenang Ustaz. Okey Kak Zarina sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ni dah Ramadan ke-10. Akak dah pergi mana-mana buffet Ramadan? Belum lagi. Belum lagi. Rasanya tak berapa rancak. Adakah yang rancak? Bagi kita orang kat dalam studio, tak tahu cerita. Tiap-tiap hari buka kat sini. Kami tak tahu apa yang berlaku di sana. Saya berbuka kat rumah. Kak Zarina rancang buat pulut saya. Akak bawa pula tak Rancang ini? masak. Tapi bagi akak lah, adakah buffet Ramadan tu membazir ke tidak? Sebenarnya macam ni, kita seronok. Memang kita tunggu Ramadan ni orang tunggu untuk kita pergi pergi buffet Ramadan, pergi bazar. Memang kita tunggu. Kalau kat bazar pun kita tengok bukan orang Melayu je. Orang bazar semua ada. Betul, yang bukan orang Muslim ada. Masa ni lah dia orang berpeluang tengok macam-macam makanan yang sedap-sedap semua kan. Menjamu mata. Tapi yalah dalam pada kita menjamu mata tu kena berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat jiwa selamat. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita makan berlebihan nanti sakit pula. Macam-macam penyakit pula kan. So kita sebenarnya niat kita nak berbuka tu cukuplah kita kenyang kan, dapat makan makanan sedap, kuih apa semua. Tapi jangan sampai membazir. Tapi sebab bila kita dah pergi tu kita susah nak kontrol kita punya nafsu tu. Itu masuk soalan tadi tu Ustaz tu. Sekarang ni nak ambil macam mana? Buffet tadi tu kerana rasa seronok. Kita ambil, kita beli. Kalau kita nak pergi, macam katalah kita teringin nak pergi, boleh pergi. Mungkin dalam sebulan tu sekali. Kita bawa satu family ramai-ramai, semua ramai-ramai lah. Dengan staff ke apa ramai-ramai untuk kita nak nikmati sama-sama. Masa tu makan betul-betul. Kata orang tak berbuffet lah. Tak buffet Ramadan. Sekali-sekala. Sekali boleh. Maknanya Tapi kalau satu orang sekali buffet, okey lah. Biarlah tempat buffet tu rugi lah. Saya tak beli. Bukan. Boleh pergi. Tak boleh pergi. Ramai manusia ni ramai. Ya. Memang penuh. Tak tahu di mana datangnya. Kan? Jadi kita nak pergi boleh pergi. Kita pilihlah tempat-tempat yang kita rasa teringin nak pergi. Pergilah kan. Boleh pergi. Sekarang ni ada orang beritahu saya. Ada orang nak tanya dengan Wah. Kita tengok. Kita ada panggilan. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di sana? Hidayat ni. Hidayat. Hidayat, mana tu? Batu Kip.
Batu Cave. Oh, dekat office saya. Ya, Batu Cave. Soalan Baik, Dayat. Apa soalannya? Dayat. Apa dia? Apa soalannya? Okey, soalan dia, kan macam buffet Ramadan ni kan meriah kan? Lepas tu, apakah macam sunnah contoh makan buah dulu ke atau selepas? Selalu kan trend, apa yang saya nampak orang makan berat dulu dan last kan buah. Lepas tu, cuci mulut kan? Okey. So macam sunnah dia makan buah dulu kan? Okey, tak apa. Kita bagi Ustaz Yuk jawab sekejap lagi. Dayat, terima kasih atas soalan tu. Terima kasih, Dayat. Alright, Semoga bertuah. Semoga mendapat Semoga hidayat. bertuah. Semoga mendapat hidayat. Semoga dapat hidayah. Okey, Ustaz Yuk jangan jawab lagi. Jangan Kita bagi lagi. doa dulu. Kita mengambil manfaat mustajab berdoa sebelum berbuka. Betul. Silakan, Ustaz Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga Allah memakbulkan doa kita. Sebab untuk makluman para penonton, salah satu waktu mustajab doa pada waktu sahur. Satu lagi adalah sebelum kita berbuka. Okey. So para penonton jangan tukar siaran, maintain TV1 sebab kita nak berbuka puasa sama-sama. Teruskan menonton Borak Dulu Baru Buka Barokahnya di sini. Selamat buka. Alhamdulillah, kita dah selesai berbuka. Masya Allah, kenyang. Syukur Alhamdulillah. Ada banyak lauk pauk. Dan terima kasih kepada penaja kami, Ya, saya. Pakaian Hari-Hari dan Betul. juga Alliance Concord Media Semberhad. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga dimudahkan rezeki mereka. Amin. This is for in the beginning. Beginning. Ini baru permulaan. Ya, kita ada makanan berat Itu dah sebentar menjadi nanti. dialog yang kekal Betul? sehinggalah Pagi raya. bulan Seperti kekalnya pencernaan. Ya. Okey, kita nak kekalkan soalan tadi yang belum terjawab. Iaitu Ustaz Yop, bila kita makan buffet Ramadan, mana dulu? Makan berat dulu ke buah dulu? Berbuka ketika berbuka makan buah. Tapi dalam banyak-banyak buah tu buah apa? Buah kurma. Betul, Wani Hasrita, Masya Allah. Yang buah soalan kurma. tu susah. Tapi kurma ni pula, okey, Wani jawab kurma. Ya. Bila sebut kurma, orang kita ni faham Orang sama mana? je. Orang kita. Orang kampung ke? Orang kampung lah ya. Lat. Ada dengar slang tu tahu dah. Sekapel kita. Ada. Beranyut sama-sama lah tu. Oh, perok rupanya dua-dua ni. InsyaAllah. Jadi perlu Perak kat mana? Perak dekat asal Kampung Gajah, Kampung Teluk. Oh, kembali dululah. Kembali parit dekat air kanan. Ada jejak kasih di sini. Udah jumpa orang Itulah dia jejak kasih untuk hari ini. Jejak kasih. ini adalah untuk Orang mereka kampung. borak sesama mereka. Tak, soalan apa? Tadi. Kurma tadi. Tak apa lagi tadi. Okey, bila sebut kurma, kita faham semua jenis kurma sama. Tapi sebenarnya ada kurma yang dipanggil balah, kurma muda, ada rutab, kurma muda nak kemasak, ada tamar, kurma kering ataupun masak penuh. Jadi dalam hadis mengatakan Nabi ketika berbuka makan rutab. Maknanya kurma yang muda nak kemasak tu. Masak. Tapi kalau tak ada rutab, Nabi akan makan tamar. Jika tidak ada tamar, maknanya kalau tak ada buah, kurma tak ada, Nabi akan minum air kosong. Ya, hasa min hasawati mimma. Masya Allah. Ini balik kepada soalan tadi tu untuk berbuka lah kan. Dia cakap untuk berbuka buffet. Jadi itulah jawapannya kepada siapa tadi? Muhammad. Pun nama Muhammad kan? Muhammad. Okey, soalan WhatsApp pula apa soalannya? WhatsApp? Mari kita tengok. Kerja kita menjawab je lah ya.
Assalamualaikum. Saya Syamimi ingin bertanya berkenaan topik hari ini. Soalan saya, adakah sekiranya pihak penganjur buffet Ramadan ini memasang lagu-lagu bersifat lara ketika berbuka dan pelanggan bercampur gaul antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram? Adakah kita sebagai pelanggan ini turut berdosa? Okey. Soalan kedua, saya Afif dari Kuala Lumpur. Saya ada satu soalan, dah lama nak tanyakan. Kebetulan tajuk hari ini sesuai dengan soalan. Saya nak tanya, apakah menu berat utama yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu berbuka puasa? Semoga diberikan pencerahan. Amin. Soalan dua-dua tu nampak yang tu Ustaz Yub. Uish. Apa ni, sebelum tu saya nak tanya Kak Zarina lah. Macam mana? Okey, silakan. Apa ni, boleh menyanyi? Nyanyi? Boleh lah. Nyanyi. Lagu Ramadan tiba. Oh. Tiba. Boleh lah. Lain cara agak lain soalan tu. Tapi Ustaz, yang pasti saya... Dia akan jadi gini. Ni boleh. Ramadan tiba. Ramadan Tiba. Ramadan tiba. Ramadan. Kepada pelakon Zainuddin, janganlah melayan sangat Ustaz ni. Memang rancak dia ni. Ustaz, macam ni Ustaz, yang pertama tadi Syamimi tanya. Dia dah makan ramai-ramai tu yang menganjurkan ni pasang Lagu muzik lara pula. Kita pula bercampur gaul ni. Muzik lara ya. Tapi saya rasalah pada ketika berbuka tu mungkin dia takkanlah pasang muzik yang lara kot, yang mesti yang kena dengan suasana tu. Mungkin lagu-lagu. Ada yang saya tengok, ada yang saya tengok, saya pergi bukan tahun ni lah, masa sebelum zaman pandemik lagi kan. Kita ada pergilah buffet Ramadan. Dia ada panggil kumpulan-kumpulan nasyid lah. Nyanyi-nyanyi. Tapi lagu-lagu nasyid. Bukanlah lagu-lagu rock ke apa ke. Bukan rock. Mengena. Tapi saya yakin sebagai saya yakin ketika berbuka tak ada siapa peduli lagu apa. Betul. Lantak kau lah. Saya mau sibuk beratur, makan yang ada anak, ambilkan anak. Yang dia cuma ditanya tadi apabila bergaul tu mungkin. Ikhtilat dia panggil. Ikhtilat. Antara lelaki dengan perempuan bercampur. Tapi tak tahulah kalau masa tengah nak ambil makan tu sengaja pergi senggoi pula. Ada pula kaki menyangkut. Ada ke? Tak adalah, harap tak ada. Tak adalah, saya tak nampak macam tu lah. Saya nampak selalunya buffet Ramadan ni orang-orang yang berkeluarga, rakan-rakan pejabat. Ke mana ada macam tu? Tak adalah. Baik, okey, kalau Alif punya soalan tadi. Alif punya soalan tadi, Rasulullah sendiri. Makanan berat. Wadah besarnya tu apa kalau dia berbuka? Wadah yang berat ya. Tapi yang pastinya kurma tu lah. Kurma tu memang dia berbuka dengan kurma. Dia nakkan pencerahan dari sudut jadi makan besar. Jadi mungkin Ustaz Amin tahu kot apa yang setahu saya tak ada hadis yang cerita secara spesifik makanan berat Nabi. Dan sebenarnya ahli muhaddisin pun dia bila dibincang bab ni, kenapa tak ada hadis yang sebut Nabi makan berat apa? Sebab nak tunjukkan keluasan agama. Nabi sekadar bagi tahu cara nak buka. Kurma, rutab, tamar, air kosong. Lepas tu nak makan apa? Nabi bagi prinsip asas je. Apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan melampau. Dah. Itu saja. Sebab kalau Nabi tetapkan terus apa menu, dia akan jadi ibadah. Betul lah. Kita kena ikut. Betul tak? Tapi antara menu semua orang makan nasi kambing. Utamalah Nabi suka makan kambing. Betul. Kambing. Nabi suka kambing, Nabi suka makan minyak zaitun kan. Semoga penaja-penaja kita boleh menyediakan. Ya, insya-Allah. Itu signal sebenarnya. Baik. Ada pemanggil tak silap ya? Siapa di talian? Apa di talian ya? Hello. Ya, saya. Assalamualaikum. Salam. Saya Puan Zai daripada Kota Pahang. Oh, Batu Pahang. Kampung. Okey. Baik. Okey. Soalannya. Saya nak tanya soalan pertama. Kita beli wadah betul di Ramadan Ramadan kan? Ya. Beli banyak, terlampau banyak dulu. Lepas tu buat balik, benda tu bila kita dah makan, pasti lah, lepas tu ada yang tak sedap tu. Macam mana kita perlu buat untuk memberitahu kepada orang yang buat tu? Sebab benda tu kita tak tahu benda tu okey ke tak kan? Adakah benda tu kita kena membagi?
maknanya basi tadi Ya, beli makanan tak elok. Ini soalan kedua pula. Baik. Macam yang kita sembang tadi. Sebenarnya macam Soalan kedua dia. Oh, ada soalan kedua. Makan buffet kat hotel, buffet ni semua. Lepas tu, adakah patut orang yang pergi makan semua perlu berebut dan perlu apa awak balik ke rumah? Okey. Soalan apa awak balik? Tadi mesti ada soalan sama je yang ada macam persamaan. call betul. Baik, Okey, baik. Terima kasih, Wan Zai. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sebenarnya kami ada bincang tau. Apakah perbincangan tadi? Ada bincang. Apa hasil? bukan tadi soalan dia makan apa beli banyak-banyak. Lepas tu tak habis. Membazir, dia basi, lepas tu tak elok. Jadi satu dosa lah untuk kita. Dalam Sebab banyak-banyak tu ada kita yang membazir. basi, Sebenarnya masa kita beli tu, biasanya kalau saya beli Dah rasa dah? tengok bukan. Jangan rasa dulu. Saya beli, lepas tu saya tengok, ini banyak ni. Saya akan ambil, saya akan, Assalamualaikum. Kak Ani. Kak Ani. Bagi kat orang sebelah. Bagi kat orang tu, bagi kat orang ni. Jadi kita sedekah-sedekah, lepas tu kita tahu, ini cukuplah untuk kita. Sebab kalau tak nanti, membazir. Sebab makanan yang berbuka ni, dia tak akan bawa ke bersahur. Kalau macam anak-anak saya bersahur pun nak yang fresh juga. Kita tak nak makanan semalam, tak nak masak. Kita kena bangun pukul 4 pagi tu masak untuk dia. Tapi soalan dia tadi tu, dia kata kalau beli tapi banyak-banyak basi. tu, tiba-tiba ada yang basi. Yang basi tu boleh. Adakah kalau buang terus tu dikira membazir, Ustaz? Memang kena buang lah. Tapi kalau dah basi, tak boleh Makan juga. Makan tu jadi mudarat kan? Betul. Maksud dia tadi pasal dia tak tahu dia patut cakap dengan orang yang jual tu ke. Ataupun kita patut post di media sosial. Jangan pergi ke kedai ini. Bukan. Bukan yang tu. Jangan. Tak baik. Baik kan? Sial, orang cari rezeki. Mungkin kita boleh makan semalam basi. Basi. Betul. Cakap elok. Berapa hari kuih ni kak? Kan. Sebab kadang-kadang bila orang nak menyaga, dia prepare daripada awal. Betul. Jadi daripada rumah nak bawa ke situ sampai ke petang kan. Bukan dia kejap-kejap tu tunggu masa. Pengalaman orang yang jual pulut. Okey, untuk soalan yang kedua tadi, maknanya kita tadi dah ada bercakap lebih kurang lah. Maknanya tapau tak salah. Tapau tak salah. Tapi kalau tapau tanpa izin, salah. Kira mencuri. Itu kira mencuri. Okey, kena beritahu. Awak Tupperware tu tak salah tapi awak Saya teringat tapau ni, saya teringat arwah nenek saya. Okey, itu kita simpan je, Kak. Okey. Pasal kita ada soalan daripada artis. Soalan daripada artis dulu. Ayo kita saksikan. Oh ada? Bukan soalan. Who's the role but? Artis hanya artis. Assalamualaikum, saya Nakyu. Saya nak bertanya satu soalan. Salah ke anak-anak seni bermain alat muzik untuk menghiburkan orang ramai yang buka puasa di majlis-majlis iftar ataupun di hotel-hotel yang menyediakan package buffet Ramadan? Apa pandangan? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Kata Dia punya soalan tu. Soalan yang Cabar minda. Betul. Saya pun tertanya dari segi seorang penyanyi pula macam mana kan? Boleh ke tak kan? So Ustaz Yop ready untuk jawab? InsyaAllah. Okey, tapi kita bagi Ustaz Yop tenang dulu, minum dulu, makan-makan dulu. Kita nak berehat seketika, teruskan menonton Borak dulu baru buka hashtag Barokahnya di sini. Take a break. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita rancangan Borak dulu baru buka. Hashtag berkahnya di sini. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betapa hari ini agak ganjil daripada yang lain. Saya pula minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Hai, teruk betul depan-depan saya ni ketawa. Jadi, tanpa membuang masa untuk segmen satu hari, satu ayat. Tak mungkinlah saya yang membacanya. Jadi, silakan macam biasa. Ustaz Amin, jangan ketawa sangat.
Silakan satu hari satu ayat, Encik Amin. Masya-Allah. Terima kasih Abang Khir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita bergelak ketawa, inilah dia para penonton semua. Kita kembali kepada segmen sebenar, iaitu satu hari satu ayat. Ayat yang saya bakal kongsikan ini penting untuk kita fahami kerana ia menggambarkan prinsip kita dalam beragama, dalam kita berinteraksi dengan rakan-rakan yang agama yang lain. Mari kita renung ayat surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu dalam beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ayat ini turun sewaktu Nabi SAW berada di Mekah. Dan ayat ini menjadi pemutus semangat kepada golongan musyrikin yang mahukan Nabi untuk berkompromi dalam soal ibadah dan juga soal penyembahan. Ayat ini menggambarkan bahawa umat Islam kita boleh berkawan, kita boleh bersahabat dengan rakan-rakan tidak beragama Islam. Tetapi dalam soal penyembahan, kita mesti tegas, kita mesti berprinsip. Hanya pada Allah kita menyembah. Hanya pada Nabi Muhammad SAW, pemimpin ikutan kita. Dalam soal kita berinteraksi, dalam soal kita berkomunikasi, dalam soal kita berjiran, tidak ada masalah. Tapi soal ibadah, kita hanya senyap pada Allah Azza wa Jalla. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada the one and only Asy-Syaikh Khir Rahman. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz Amin. Saya kira ayat itu, saya ketawa bukan kerana ayat itu. Ayat itu adalah ayat yang benar, yang boleh menyampaikan banyak. Tapi untuk pengetahuan semua, Nur di dalam studio ini terpulang kepada saya. Kerana bila saya berjalan ke dalam studio, maka Nur pun Masya Allah. sampai. Masya Allah. Ya Allah. Ini bukan boleh dimain-mainkan. Betul-betul. Dan mungkin insya-Allah esok Wan jangan lagi sampai berair-air mata, sampai hati. Minta maaf, Ustaz. Maafkan saya. Betul tadi. Memang betul. Selalunya betul. Tapi tadi seperti cawan-cawan. Muka tu kalau memang buat betul-betul memang insaf kita tengok. Masya Allah. Saya akan cuba. Tadi saya sebenarnya nak cakap semua sekali. Tapi saya tak puas hati dengan kawan-kawan saya. Diorang gelakkan saya daripada awal lagi. Menyebabkan saya tak jadi. Saya minta maaf sebab itulah Abang Khir memang secara memang lumrahnya memang menghibur. Masya-Allah. Dah cantik dah Allah Taala susun Betul, kan. betul. Kami Idris ini kira begitu tak Yuk kat sini kat Zarina Wani Azrita kan. Ya, bagi samalah dari Ustaz Yop. Sekiranya berniat nak buat. Okey. Silakan. Tak. Kita sambung balik pada topik. Ya. Nakiu tadi. Berkenaan dengan muzik, Betul. dia luas. Jadi ada kaul yang kata tak boleh langsung, ada yang kata boleh. Jadi kita ambil pandangan yang boleh lah, yang agak ringan. Dan kita percaya, macam kita bincang tadilah, takkanlah nak menyanyi lagu yang berat-berat kot, yang metal kan, yang rock kan, yang rock. Kita mungkin akan yang lagu yang bersesuaian dengan majlis. Kan? Lepas tu pula takkanlah menyanyi langsung tak berbuka kot. Itu memang mesti tak stop boleh sekejap. lah. Teruklah kan, teruklah nampaknya. Dia berbuka tetap kena buka. Sama ada yang menyanyi kena buka, yang musician kena buka. Tapi biasanya saya yang saya nampaklah, diorang berbuka dulu. Berbuka. Berbuka, diorang solat, lepas tu baru diorang nyanyi. Lepas tu baru dia makan-makan kan. Itu boleh masuk maghrib lah kan. Makan-makan tu baru nyanyilah. Kak Zarina dah biasa kan pergi buffet. Dulu Ustaz. Sekarang biasa di rumah saja. Saya daripada dulu tak ada. Maknanya dalam erti kata lain menjawab kepada soalan Nakiu tadi, boleh.
selagi ianya dalam adab yang kena dengan suasana kan. Kena dengan akhlaknya kan. Dan selalunya memang tak pernah lagu metal. Lap dulu air mata tu dulu ni. Air mata tu nampak sangat. Saya memang mudah terhibur. Jadi kalau gelak je saya nangis. Dan sebab maghrib ni macam kami di Borak dulu ni bila habis je ni kita terus pergi solat maghrib, kita makan berat kan. Ada juga orang sebab maghrib ni adalah tempoh paling pendek. Betul? Singkat. Kan singkat, tapi masa maghrib itulah kita duk beratur. Masa maghrib itulah baru nak berebut lauk, nak tunggu sate tengah bakar, tengah tunggu telur nak masak di buffet. Macam mana? Ateh. Biasanya dia makan ke rumah dulu, dia solat dulu, lepas tu baru dia makan. Itulah sebenarnya. Itulah cara dia. Betul. Senang kerja ustaz hari ni. Tapi itulah kalau katalah tak solat. Puasa tapi tak solat. Allah. Maka sia-sialah puasanya. Kerana solat itu ialah tiang agama. Betul. Macam mana Ustaz sia-sia? Sia-sia. InsyaAllah. Jadi, kamera. Kembali kita pada satu ayat. Dim light. Okey. Jadi terima kasihlah kerana jawapan tu. Baik, sekarang ni kita soalan dah tak ada, panggilan dah tak ada. Yang ada hanyalah kita okey, nak sambung sikit lagi. Dalam kita nak memilih buffet Ramadan ni, bagi Kak Zarina akan pilih menunya kah ataupun harganya kah ataupun hotelnya kah? Okey, bila cakap bab makanan, bila kita nak makan, kita tak kira harga. Sebab makanan itu satu untuk kita untuk nikmat makanlah. Menikmati makanan. Jadi kalau kita kata, nak makan yang RM5, nak makan ni, kita tak makanlah. Boleh kalau kita mampu, apa salahnya? Ikut pada kemampuan. Tapi jangan sampai membazir. Kalau tak mampu, kau berterajah juga, memang naik lah. Kan? Maknanya ikut kemampuan. Kalau dia terasa macam, saya terasa teringin sangat nak buat family begini, pergilah. Apa salahnya kalau kita ada. Kalau tak ada, diam je lah. Zarina pernah makan cicofan? Cicofan? Ustaz dia kelakar. Ustaz. Kawan saya ada jual benda tu. Ada? Tapi kan saya teringin nak makan pulut kuning yang apa tu. Masya Allah. Pulut kuning tu jauh dengan cicofan. Ustaz. Mungkin boleh DM tepi lah lepas ni kan. Okey. Ustaz. Saya nak tanya untuk sebagai orang kan, dia melihat makanan yang banyak di atas meja ketika berbuka itu adalah satu kemeriahan. Okey. Dia tengok tu kemeriahan. Sebenarnya bila makan banyak makanan tu bersusun tu, kita rasa seronok. Seronok nak berbuka. Jadi kalau ramai tempat tu berbuka, seronoklah. Tapi kalau banyak makanan, orang 2-3 orang, Allah Akbar. Tapi kalau dia dah bersedia macam ni, dia tahu dia nak meriah, dia beli. So dia rasa berbuka tu meriah dengan makanan. Dia mungkin buka kurma dulu, lepas tu dia solat, datang balik makan dan sebagainya. Sebab dia dah standby dah. Sebenarnya kemeriahan tu dia dah standby dah. Dengan guard dia akan bagi sikit. Dia akan bagi sikit. Penganjur lah. Mula-mula dia nak nampak meriah. Kalau setakat 2-3 lauk dia rasa macam kering-kering. Saya teringat dulu yang macam tadi Ustaz cerita, Wani cerita kan. Tapau. Kan? Arwah nenek saya. Itu yang tunggu. Itu yang saya nak cerita tu. Bawa dia makan buffet Ramadan. Bawa dia. Lepas tu, kita dah letak atas meja kan. Kali dia kata, Adik ni, macam mana ni? Tinggal apa takkan nak buat macam mana? Dia ambil buran beg dia. Dalam handbag letak. Bazir dia tanam bazir kan. Dia tengah-tengah jalan sekarang boleh makan apa. Punya dia jaga. Apa ni kamu bazir dia buang tu sampah. Betul tak? dua. Dia tidak membazir. Maknanya yang atas meja tu sajalah, bukan dah ambil semua tu. Yang dah ambil tadi. Sebab kita dah ambil. Kita kena bertanggungjawab atas makanan yang kita ni. At least kalau tengah jalan kita akan makan. Kalau tak nanti diorang tak akan nak bagi orang lain. Dia mesti buang. Kalau kaitkan dengan buffet tadi, maknanya dia ambil buffet tadi banyak dia ambil. Dia dah ambil. Yang ambil tu tak apa. Jadi yang dia ambil dia bertanggungjawab tak apalah. Dia kena bertanggungjawab pada makanan dia, betul tak? Betul. So, Allah berkati arwah nenek Kak Zarina. Dan Ustaz Yub, pesanan akhir pada para penonton bab buffet ni, jangan duk rancak dosa sangat. Conclusionnya Ustaz. Jadi sebenarnya Islam ni dia tidaklah memberatkan sangat, membebankan.
Ya, dan tidaklah memudahkan sangat. Jadi Islam ni agama yang orang kata syamil kamil, lengkap dan sempurna. Boleh kalau nak makan buffet Ramadan tapi jangan melampau, jangan jangan makan berlebih-lebihan. Dan itulah Makan sampai sakit perut. Makan sampai sakit perut, dan kalau kita teringin nak Boleh tak makan. kalau macam ni Ustaz? Makan-makan sampai tak lalu nak solat. Lagi masalah. Allah dia dah. Itulah kita dah sebut tadi. Kejap-kejap ke laut. Dia tertakluk kepada kesederhanaan kita makan. Bukan tertakluk pada harga. Tak semestinya harga mahal buffet tu kita pun nak. Akhirat nanti Allah Ta'ala tanya orang tu, bukan buffet tu kan? Ya, betul. Baik, kita nak umumkan pemenang ni. Ya, siapa pemenangnya? Yang pertama jatuh kepada Muhammad daripada Ceras. Tahniah pada Muhammad. Tahniah Muhammad. Dia menang apa? Yang kedua? Yang kedua kita ada Syamimi daripada Talent Jaya. Tahniah untuk Syamimi. Apakah hadiah mereka? Jom. Oh, dia ada hadiah. Panggil bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka. Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia Kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Settle baju raya. Settle baju raya, beres. Bernilai 250. Betul. So kita nak tengok esok apa topik kita dan siapa tetamu jemputan. Tu baik, kena settle juga. Apakah tajuknya? Tabayun. Tabayun. Oh, Ustaz Jafri Abu Bakar dan juga Andi Reza. Andi Reza. Wow. Berita RTM. Okey, tabayun bukan. Tabayun tu apa? Kita menyelidik, kita siasat, double check, bukan tibayun. Apa nama Rima kena tanya esok lah. Jadi Andi Reza boleh saja kalau dia rasa macam tercabar, nak mencabar diri, boleh saja untuk membuat satu hari. Satu ayat. Baru dia tahu itu lagi susah daripada baca berita. Bukan senang sebenarnya. Okey, kita ada hadiah juga untuk tetamu kita. Ya, Abang nak cross tak hari ni, Abang? Oh, tak apa. Hari ni saya ni cenderam hati, cenderam mata daripada pihak Borak Dulu. Borak Dulu. Terima kasih. Matching dengan baju kak? Matching baju saya. Letak gambar nanti. Apa? Instagram. Ustaz Yub dapat 2 2 kali dah. 2 dah ya. 2 dah, kalau tak nak. Buat collection nampak? Ni untuk pergi buffet tapau. Bawa standby Okey, kita pun nak meleburkan tirai. InsyaAllah kita jumpa lagi hari esok jam 7 hingga 8 di RTM macam biasa. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khairul Rahman. Borak Dulu Baru Buka. #Barakahnya di sini. Jumpa esok. Assalamualaikum. Tersedar